Social media dalam Malaysia, kita tahu munculnya Friendster, kemudian ada MySpace. So kiranya masa tu kalau tak ada social media dalam platform macam tu, tak cool lah kan? Macam apa benda ni, bosannya, tak ada benda pun, entertainment semua benda tak ada. Sehinggalah start daripada tahun 2007, smartphone pun bermula. Contohnya macam kita tahu ada Nokia, ada Blueberry. Lepas tu dengan kemunculan Facebook yang dah jadi juara pertahan selama dekat-dekat 20 tahun, sampailah sekarang TikTok muncul. Boleh dikatakanlah tak ada anak muda yang tak ada apps TikTok pun kat dalam phone masing-masing. So hari ni korang bersama dengan Bella dengan show hari ni What's Next to TikTok, dan juga bersama tetamu khas Bella hari ni, Ika dan juga Dan. Boleh tak kenalkan diri sikit? Saya dulu ya? Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika, boleh panggil saya Ika. Saya merupakan Majlis Perwakilan Pelajar bagi UTHM, Universiti Tunku Senior Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syahidan, boleh panggil Dan. Wakil daripada Persatuan Pelajar Diploma daripada Pusat Pengajian Diploma. Sebelum tu Bella nak cakap terima kasih kepada Ika dan juga Dan atas kesudian bersama dengan Bella hari ini untuk show kita hari ini, kita berkongsi pendapat. So tanpa melengahkan masa, Bella start boleh start soalan Okay. So sekarang ni susah kan kita nak cari orang muda yang tak ada TikTok kat dalam phone masing-masing. Kat mana-mana pun, tak kisahlah sebelum tidur ke, tengah tunggu lecturer masuk ke, ataupun tengah tunggu train ke, tengah tunggu bas ke, masing-masing tengah scroll TikTok je. Agak-agak berapa persen lah dalam sehari yang orang muda ni on TikTok? Ika dulu kalau dari Ika rasa orang muda kan? Orang muda. Dia orang muda. Yes, so, yes, orang muda. untuk penikah 50%. 50%. Maksudnya seharian hidup dia tu, setengah hari tu memang dia akan open TikTok. Tapi sebabkan apa, daripada apa yang Bella cakap, ada masa senggang je dia akan buka TikTok. Walaupun sekejap-sekejap tu bila kita kumpul, mungkin dia akan sampai separuh daripada seharian kita. Mungkin lebih daripada 3 jam kalau ikut data. Kita pengguna di Malaysia ni kebanyakannya guna social media, terutamanya TikTok, iaitu 3 jam dia punya masa dia 3 jam lah kebanyakannya guna. So memang untuk orang muda ni memang mungkin kebanyakan masa 3 jam tu purata tau. So dari orang muda sendiri mungkin lebih banyak masa dia. So daripada Ika 50%. 50%. Kalau daripada Ika 50%, daripada Dan pula mungkin boleh jadi 60%. Sebab kita tahu itu adalah satu fenomena di mana trend TikTok ni dia macam ada attraction kepada orang-orang muda. So saya boleh katakan dalam Malaysia ni most of the time diorang akan guna TikTok. Even sebelum tidur, macam Bella kata, sebelum tidur tunggu lecturer, tengah atas bas, train apa semua. So ada satu efek ataupun ada satu perkara yang mana menarik orang muda untuk menggunakan TikTok. Maybe dia punya user interface, dia punya tools ataupun dia punya trend, filter apa semua, kita tak tahu. So boleh katakan mostly young men, diorang akan tertarik dengan TikTok. So betul lah masing-masing ada account TikTok kan? Ada. Pernah buat TikTok ke tak? Cuma tak pernah buat. So selain daripada apps TikTok kan, social media apa lagi yang ada dalam phone masing-masing? Phone Ika dengan phone Dan ni sekarang. Kita tahu. Rasanya sama kot dengan orang lain. Rasanya macam hampir semua je kita ada. Dari Facebook, walaupun Facebook tu kira apps yang lama, tapi kita still ada. Tak tahu lah kita yang generasi tapi Facebook saya masih ada. Kalau saya ada, Instagram ada, Twitter ada, banyak lah macam Pinterest, YouTube. Kita kira social media yang kita ada lengkap. Sebab kita tengok sebenarnya walaupun dia macam sama, tapi setiap tu ada lain-lain fungsi dia juga. Tapi sekarang ni terutamanya TikTok lah kita paling aktif. Betul. Dan pula kalau dalam phone ni, kalau ikutkan 4 meja, TikTok, Twitter, IG and dengan WhatsApp. So the most guna instead of TikTok is Twitter lah. Sebab Twitter more kepada pembacaan. Sebab kita tahu Twitter, kalau orang tweet je, terus dapat dia punya info. Pantas walaupun benda tu tak sahih ke tak, tapi benda tu macam membuatkan kita rasa tertarik untuk membaca.
the long statement, ada satu ada fasa by fasa dia punya pemahaman ayat tu. Lebih kepada Twitter lah. Baca kot. Kita Okay, sekarang video. tak, bukan lagi senang ke kalau tengok video? Sebab kita ada orang dia visual, ada orang jenis yang membaca. So it's gain knowledge by different method. Okay, faham. So pada pendapat Dan juga Ika lah kan, apa yang paling power kat dalam TikTok ni? Apa yang menarik minat orang muda kat dalam TikTok ni? So ciri-ciri yang paling penting, tak kisahlah video ke teks ke, sebab ada benda lain. Kalau dari Ika, TikTok ni sebab macam dia cakap dia suka baca kan. Kalau kita ni suka yang visual, yang grafik Dia. ada tulisan juga tapi tak banyak. Kita boleh senang lah, maksudnya bila kita scroll tu terus accident, kita tahu tu accident. Scroll tu ialah Tesla, kita tahu Tesla. Dia macam senang lah. So daripada daripada TikTok, Twitter lah, kita boleh bezakan. Kita kena baca dulu betul-betul macam okay, baru kita tahu. Kalau TikTok ni sebenarnya video pendek lah, maksudnya information dalam bentuk grafik dan video yang pendek, senang faham. Lagipun kalau TikTok, kalau macam berita tu daripada suara orang tu sendiri pun lagi senang kita suka tengok lah. Kalau bagi Dan, apa yang menarik tentang TikTok ni based on apa yang Ika kata lah, dia punya video, short video, ataupun dia punya, kita tahu dia ada filter, dia ada sound effect, and sound effect dia pun macam like ada yang kelakar, ada yang kita boleh buat parody. So benda tu akan menarik untuk orang-orang muda untuk buat lebih banyak video TikTok. Macam saya pun aktif TikTok, buat TikTok juga. Saya gunakan TikTok untuk cari duit. Affiliate ke macam mana? Ya, affiliate dan juga macam-macam lah, kita jual macam-macam tu. Dia lagi senang kalau kita nak macam ni. Sebab tu lah lagi senang kita buat video kat TikTok tu, senang manipulate orang untuk beli, senang attract orang. Macam okay. Ada TikTok shop lah ni. Ada. Jual apa? Ada jual baju, lepas tu affiliate jugalah. Itulah bestnya TikTok ni. Nantilah kita cerita lagi, ada lagi kan. TikTok ni dia macam-macam ada. Sebab tu lah TikTok ni sekarang paling top lah, kita boleh katakan top lah sekarang. Sekarang ni kita tahu TikTok adalah king dalam social media sekarang ni. Tapi kalau kita nak pilih number 2 ataupun orang kata second choice kepada TikTok, yang ni pilihan khas untuk orang muda sebab FB ni kita consider sebagai pakcik makcik bawah Rangers yang guna. So untuk Dan juga Ika, apa yang menjadi pilihan kedua untuk orang muda? Okey, untuk orang muda untuk untuk TikTok dengan Facebook kita boleh letak tepi, tapi untuk orang muda sekarang most probability adalah Instagram lah. Sebab Instagram kita tahu dia boleh post gambar, reels and story apa semua. Dan boleh katakan dalam story tu kita boleh letak filter apa semua. So benda tu menjadi bukan apalah, macam ketagihan lah pada orang muda instead of TikTok. So bila menjadi ketagihan, diorang akan jadikan Instagram tu adalah second choice compare to TikTok. Okay, daripada Ika sama juga. Yes, Instagram. Cuma mungkin tu pilihan kedua, tapi TikTok ni masih pertama, keduanya Instagram. Sebab Instagram ni sebenarnya kalau kita tengok sama je, ada shopping, kita boleh buat live, boleh post TikTok, ada reel, boleh post story gambar, ada reels apa semua, boleh main filter. Cuma apa yang bezakan daripada Instagram dengan TikTok ni, kita tengok privacy lah. Di Instagram orang lebih fokus kepada kawan-kawan je, dia lebih private. Tapi kalau di TikTok ni dia open untuk benda tu jadi viral, dia nak share, dia nak open sampai FYP. Tapi kat IG ni mungkin dia kurang berkembang sebab ramai berpendapat, ramai yang buat IG tu ialah sama macam Facebook, dia akan gunakan platform tu untuk rakan-rakan dan family. Instagram. Privacy lah kat situ banyak. Kalau TikTok ni kurang sikit. Tapi kalau TikTok pun boleh sih kan buat Boleh. untuk friends only. Boleh, cuma orang di TikTok dia punya main dia post tu untuk
viral. Untuk lagi macam tu lah, viral untuk orang lagi tengok banyak. Lepas tu kalau di IG, kalau kat dia punya reels lah, reels dia bosan sikit sebab bila sekali kita scroll makanan, dia akan keluar makanan je semua kat feed kita. Tapi kalau macam di TikTok, dia akan keluar yang viral. Macam kalau kita tengok satu video healing, semua keluar healing. Tapi dia akan keluar juga benda yang tengah trend masa tu. Senang selila juga, banyak benda, banyak konten lah juga. Betul. Tapi keduanya Instagram lah. Orang akan bila dah bosan tengok TikTok, tutup pergi Instagram pula. Kenapa Instagram? Kenapa bukan Twitter ke? Sebab features yang sama tu. Kalau Twitter, dia tak ada reels ataupun FYP macam TikTok tu. Lepas tu Twitter banyak baca. Orang sekarang kurang minat baca. Jadi Instagram tu second choice dia. Twitter pun boleh buat live kan? Kan? Space kat Twitter. Tapi orang di Twitter, kalau orang ni kebanyakan orang pengguna di Twitter tu macam Idan ni. Tak ada apa. Kita tak pernah jumpa kat Twitter orang minta gift. Tapi kat TikTok ada. Maksudnya live pun jarang lah kita tengok kat TikTok pun, kat Twitter orang buat live jual bundle ke. Tapi kat TikTok ada. Macam tu. So sekarang ni kita tahu ada negara yang dah ban TikTok, macam India, Bangladesh dengan Pakistan. So rasa-rasanya apa yang orang muda kat sana buat? Diorang ni murung sebab tak ada TikTok ke, ataupun diorang guna VPN ke, ataupun diorang terpaksa main permainan tradisional sebab tak ada TikTok, tak ada social media. Ke macam mana? Bagi pandangan Dan, kalau ikutkan, bagi kita ambil kat Malaysia dulu. Kalau kita as orang muda kat Malaysia ni, of course kita rasa macam terkongkong ataupun dalam penjara sebab tak ada TikTok. Sebab TikTok kan macam dia punya exposure tu besar. Tapi kalau kita lihat kepada keadaan di sana, bak kata orang, nak si budaya tak nak si budalih, usaha tangga kejayaan. So maybe diorang ada cara yang lain, ataupun diorang boleh fikirkan macam mana diorang nak gain ataupun dapatkan juga untuk lihat TikTok lah apa semua. And tak dinafikan, memang di sana bukan kata nak menghina ke apa, cuma diorang punya apa orang kata persekitaran tu, diorang punya internet apa semua maybe agak terbatas. Dia boleh jadi win-win situation, mana ada yang macam diorang tak tahu apa berlangsung pasal dunia ni, media sosial tak ada, and diorang macam ibarat katak di bawah tempurung, hidup terkongkong, fikiran apalah aku tak ingat lah. Tapi dia ibarat macam bila tak ada benda tu, diorang macam ada live sendiri, macam yang Bella kata, main permainan tradisional dengan member apa semua. Dan kalau ada sekalipun, diorang ada alternatif lain lah untuk bersosial. Bagi saya, ya memang TikTok di-ban, tapi sebabkan ada masalah negara dia dengan negara China kan. Tapi ada juga pengguna TikTok dari sana. Mungkin dia guna VPN ke, ataupun mana-mana private link kan, ataupun phone dia ada sekarang ni, phone sendiri yang dah update memang boleh download benda tu, apps tu. Kalau betul tak ada, takkan kita nampak dia lalu kat kita punya wifi juga. Tapi mungkin statement saya juga salah, mungkin diorang aktif dekat Facebook. Mungkin dia buat video kat Facebook ataupun reels IG, tapi dikongsikan dengan rakan-rakan dia di TikTok. Ataupun dia ialah bukan dari di India ke. Tapi kalau betul lah TikTok tak ada kat sana, masih ada lagi banyak media sosial, functionnya sama je, boleh buat video. Sebab itulah video mereka walaupun dia tak post guna di TikTok, tapi sampai ke TikTok. Mungkin itulah macam dia post ke YouTube ke, ataupun dia post kat IG dia. Walaupun dia tak kenal TikTok, tapi media sosial yang sama je hidupnya. Maksudnya tiada batas lah, tiada pun dia rasa bosan ke apa. Sebab lagi bagus dia tak kenal, so dia tak kenal lagi TikTok tu apa, so dia tak tahulah rasa kebosanan. Macam kita, mungkin kita dah kenal, so bila kita sehari tak ada TikTok, bosan lah. Bosan. Internet lagi pisah. Kita tahu sekarang ada certain apps yang kena bayar. Contohnya macam X yang sebelum ni kita kenal sebagai Twitter. So kalaunya satu hari nanti TikTok ni dia kenalkan fees untuk bayar, tapi bukannya TikTok Premium. So macam mana
adakah orang muda akan kekal bayar atau tak bayar, sebab kalau bayar pun dalam berpuluh ringgit macam tu je sebulan, ataupun diorang kongsi login dengan boyfriend, girlfriend, sugar daddy, ataupun memang dah tak nak TikTok, ataupun macam mana nak pergi ke YouTube. Susah juga tu kalau tiba-tiba TikTok minta bayar kan. Macam dulu TikTok pun Twitter kan, dia kita jadi limit lah bila kita tak bayar, limit je. So bosan lah kita kalau kat TikTok, kita nak scroll tu kau boleh sampai habis, sampai tak keluar pun. So bila akan dikenakan bayaran nanti, kita kena faham yang sekarang ni pengguna TikTok ni orang muda. Walaupun cakap kena 18 tahun ke atas pengguna, tapi ada je budak-budak sekolah pun ramai guna. Betul. Diorang ni pula tak ada pun akaun nak bayar ke macam mana. So mungkin kat situ akan kehilangan lah pengguna, ataupun kepenggunaan TikTok tu merosot lah. Sebab dia akan lari ke platform lain yang lebih terbuka dan free lah, macam Instagram ke, kat situ pun ada benda yang sama, ke YouTube sama juga. So bila dikenakan bayaran ni, tak tahulah satu hari nanti bila dikenakan bayaran, ya mungkin betul juga biarkan share apa? Share lain. Bosan lah macam tu kan. Habis tak boleh nak kantor ya kalau sudah. Tak boleh dah tengok video-video. Okay. So harapnya tidak lah. Sebab kita pun pengguna TikTok yang setia. So dari saya mimpi kalau ketika bayaran kita lari. Kita lihat pada TikTok and orang muda juga. Sebab TikTok kena consider juga. Even diorang dapat keuntungan, namun pengguna dia berapa ramai? Ramainya majoriti daripada mana? Daripada orang muda ke, orang dewasa ke apa. So that time diorang ada ni tak macam keuangan ataupun ada kemampuan untuk membayar apa yang TikTok nak lah. So itu daripada side TikTok. Tapi kalau daripada side kita pula, kita tahu orang muda ni mostly dia macam orang kata eager. Dia nak benda tu dia akan buat sampai dapat. I want it, I get it. Ya. So kalau macam contoh kita ambil paling mudah Spotify dengan Netflix lah. Macam yang Bella kata kongsi account lah kan. Ada certain orang muda dia kongsi account dengan family dia, dengan boyfriend, girlfriend dia apa semua. Bayar tetap bayar, tapi dia orang akan dapat apa yang dia orang nak. Bagi dan kalau betul lah TikTok nak minta bayar apa semua, tolong fikirkan balik lah. Fikirkan balik. Sebab kami ni mahukan hiburan, kami perlu keluarkan duit. Tapi kalau kami keluarkan duit, hiburan tak memuaskan hati kami, rugi juga. Lari je. Pernah terfikir tak mungkin TikTok macam apps yang kita sebut sebelum ni, Friendster dengan MySpace, mula-mula dia up and then dia dah down sampai bila-bila pun, sekarang pun dah tak ada langsung. Pernah terfikir tak kalau TikTok ni ada tak staying power? Kiranya dia akan kekal relevan ke tak? Memang akan kekal jadi nombor satu pilihan orang muda ataupun tidak? Daripada apa yang saya baca lah, saya pun suka baca juga. Daripada apa yang saya baca, data yang dikumpul, tak ada penurunan pun pengguna TikTok, memang menaik. Sekarang baru 7 tahun tau, tapi tak ada penurunan. Memang naik je. And sekarang ni memang pengguna TikTok masih tak capai lagi pengguna Facebook. Tapi dianggarkan 2026 nanti, lagi berapa tahun je lagi, lagi 3 tahun, akan jangkau pengguna Facebook. TikTok akan jangkau pengguna Facebook. Jadi buat saya, mungkin sekarang ni TikTok makin naik sebab sekarang TikTok ni makin tambah features dia. Kita ada beg kuning sekarang, lepas tu boleh ada buat story juga apa semua. Filter boleh ambil gambar. Dulu kita boleh guna filter untuk video je, sekarang dah boleh guna filter je. Tengok filter TikTok cantik kan. Filter dia cantik, lepas tu boleh ambil gambar. Lepas tu sekarang saya dengar dia nak letak AI macam tu. AI. So kita dah tak payahlah guna ChatGPT kat Google. Kita boleh guna AI yang dalam TikTok pula untuk buat kerja. Mungkin tak lama lagi akan ada. Tunggu je sebab memang dah ada huru-huru benda tu. So bila ada feature-features macam ni, memang kita manusia kan, kita perlukan benda-benda macam tu. Seberguna lah. Kita bila daripada asal-asal kita guna yang satu tapi semua ada tu. So memang daripada apa yang saya tengok, tahan lama lagi lah TikTok ni sebab dia makin tambah benda-benda baru yang berguna lah kepada hiburan dan harian manusia. Agak-agak berapa tahun lagi boleh bertahan tu?
sekiranya dalam masa 5 tahun lagi tak ada apps yang boleh tandingi TikTok, insya-Allah TikTok akan tahan adalah sampai 2030 macam tu. 2030. Kita boleh nampak lah sebab TikTok baru 7 tahun. TikTok baru 7 tahun, muda lagi. Maksudnya memang dia boleh berkembang lama lagi. Kalau bagi saya tukar pendapat daripada Ika. Sebab apa? Dia features dia. Kita punya features, kita tahu sekarang ni TikTok keep on update. Bila keep on update, dia punya user interface, dia punya tools, apa-apa semua, dia macam something yang baru kepada orang-orang muda. Kalau benda ni berterusan sehinggalah kita tak boleh nak jangka dan tak boleh nak expect sampai bila. Tapi kalau benda ni berterusan and then tak ada satu pun apps yang boleh memintas TikTok ni, maybe insya-Allah diorang boleh dia punya jangka hayat TikTok tu akan ke depan dah. Tadi ada mention yang TikTok Shop tu kan. Sekiranya kita tahu sekarang ni kita ada TikTok Shop, kat IG pun ada shop dengan Shopee. Nak bandingkan tiga-tiga ni, kalau satu hari nanti kan TikTok Shop tu dah kena ban. Macam kat Indonesia itu, Indonesia dah ban TikTok Shop. So macam mana kalau satu hari nanti Malaysia ni dia ban TikTok Shop? Dia akan pergi kat mana pula? Sebab TikTok Shop lagi murah kan kalau nak bandingkan dengan IG dengan Shopee. Sekarang ni pun memang dah macam tak pandai Shopee lah kesian. Shopee naik apa, tapi kita tak buka. Sebab itulah TikTok yang buat TikTok tu bijak, dia banyak bagi free voucher, apa semua, lagi murah. Lepas tu kita ni boleh jadi affiliate. Senang, benda tu senang sangat. Lepas tu nak promote pun terus, maksudnya video promote terus dekat beg kuning. Mungkin kena ban sebabkan persaingan tu lah. Mungkin ada produk yang kita sekarang kat Malaysia pun ada benda tu bangkit. Produk tu dia guna agent tapi dia jual juga dalam beg kuning. So benda tu macam jadi persaingan ataupun penjagaan yang tak sihat lah. Macam kita kesian juga dekat Kiranya produk yang sama tapi ejen yang berlainan, harga berlainan. Harga berlainan. Lagi satu jurang harga tu. Jurang harga tu sangat lain. Macam mana kat TikTok boleh dapat harga yang macam ni? Kita tak tahu lah macam mana sistem lah TikTok uruskan. Tapi kita boleh tengok lah perbezaan jurang tu. Sebab tu ramai dah memang ke TikTok. Mungkin akan datang, kita tak tahu, mungkin juga akan di-ban sebab perkara-perkara macam tu. And sebabkan apps-apps lain yang tak guna lah. Mungkin tak guna, maksudnya yang kita dah tak pandang macam Shopee dan Lazada. Sebab kita banyak lagi apps macam tu. Mungkin apps lain pula yang akan lagi bagus dia punya cara beg kuning ni, maksud kat IG ke mungkin lagi menarik. Sebab fungsi utama TikTok kita tahu tak ada pun beg kuning tu. Mula-mula tak ada pun. Sekarang ada. Tak tahulah, tengoklah bertahan berapa lama dia tu kan. Kalau satu hari nanti ada apps yang overtake TikTok, adakah kerana platform tu pun ada video tapi lagi best kalau nak bandingkan dengan TikTok, ataupun zaman short video dah kuno, dah tak ada orang dah nak tengok video-video, semua orang nak baca, macam pergi apps Twitter pula, ataupun TikTok dah kena ban kat dalam Malaysia, ataupun AI yang dah mengubah dunia apps jadi semakin enjoyable ataupun semakin membosankan. Kalau AI, kita tahu dia macam berkembang maju sekarang. Then kalau reason why kalau TikTok tu di ban apa semua, ataupun ada apps yang take over, maybe dia punya video tu, dia punya quality ke ataupun dia punya video tu lagi nice compare to TikTok. Dia boleh jadi beberapa perkara, boleh jadi daripada every aspect. Tapi kita lihat pada macam mana TikTok tu dia serve ataupun dia punya service. Kalau macam contoh dia punya service tu masih lagi sama, tapi one of app yang baru, dia punya interface ataupun dia punya video tu lagi berkualiti dengan TikTok, itu akan jadi masalah pada mereka. And then pada side AI pula, AI tengah berkembang maju. I don't know lah CEO TikTok tengah cari alternatif lain ke ataupun masih cari cara untuk fight dengan AI. Sebab kalau in the future, sebab kita more to IT kan, so kalau more kepada IT, orang akan melihat kepada AI semata-mata. So maybe AI lah yang akan ubah TikTok ni, yang akan overtake TikTok ni. Ya, betul. Okay, so Ika pula macam mana? Dari Ika pula, okay.
kalau TikTok ni dia stop dia punya update tu sampai yang setakat ni je, mungkin dia rasa pengguna dia dah banyak and makin meningkat, dia dah tak ada idea ke nak buat apa. Maybe benda tu menghilangkanlah TikTok tu nanti. Mungkin ada yang akan ambil alih sebab kita tak tahu akan datang ni apa idea yang baru akan muncul. Sekiranya ada orang yang akan, mungkin kawan kita cakap, tahu tak tentang berita ni. Lepas tu, kenapa tak tengok ni? Mungkin ni tu je lah apps yang baru. Sebab macam dulu kita bila orang cakap, kalau kita, contoh saya pengguna Facebook atau TikTok, orang cakap dia dapat berita tu dari TikTok. So maksudnya TikTok dah ambil Facebook, dah overtake Facebook sebab dia dulu dapat information tu. So bila lepas ni kita, tak tengok ni ke? Padahal dia ada TikTok, tapi ada satu lagi apps yang lagi laju dia punya information. Sekarang orang ni utamanya kita guna social media ni sebab nak information tu. So bila ada satu platform yang lagi laju untuk dapat sesuatu information ataupun benda viral ni, maybe kita akan tukar ke platform tu ataupun macam AI. Sekarang ni memang kita takut dengan AI lah. AI ni memang dah sangat hebat. Dari saya, mungkin generasi sekarang, saya rasa ibu bapa generasi sekarang ni lah ibu bapa generasi yang bagus lah, sebab kita tak ada pemikiran yang kuno. Sebab mungkin kebanyakan yang saya tengok daripada environment saya, kita dah tak galakkan ibu bapa generasi muda ni tak galakkan dah anak-anak gunakan gadget, lebih banyak baca apa semua. So mungkin generasi akan datang, kita akan tukar semula ke generasi yang suka baca. So jadi aplikasi tu pula akan tukar balik pada mungkin Twitter tadi yang akan ataupun aplikasi lain yang featuresnya baca ataupun Facebook, macam Facebook semula lah macam tu. Pada pendapat Ika dan juga Dan lah, tak takut ke kalau satu hari nanti pengguna TikTok ni kan dia jadi macam pengguna-pengguna FB sekarang ni, masing-masing dah tua. Macam mana? Kalau kita tengok juga sekarang, dia dah macam yang Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam yang dodoi kat Malaysia. Dia yang macam dodoi. Kalau kita tengok anak-anak muda sendiri pun buat POV orang yang bila dah tua tinggal TikTok macam mana. Sekarang ni pun kita boleh tengok kot benda tu akan macam mana jadi akan datang, sebab orang tua kita zaman sekarang ni pun dah guna TikTok tu sendiri. Ikut kan tak salah, okey lagi, benda tu fine. Maksudnya kita lagi tak bimbang lah, sebab generasi akan datang ialah generasi sekarang ni. Maksudnya dah tak buta IT, dah tak buta. Maksudnya dia orang pandai gunakan untuk penyebaran informasi ataupun video-video macam tu. Bijak lah kan. Okey je, tak kisah. Comel je. Makcik-makcik yang kuasa. Jangan. Tapi nanti bila generasi kita yang muda ni, bila dah tua sedar diri lah. Jangan joget-joget lah kan. Kena ikut jejak makcik tu lah. Sedar diri. Kalau Dan tak macam mana? Kalau TikTok tu membuatkan kita rasa tua, kita ubah diri kita jadi muda. Which mean kalau ada apps yang baru yang cuba yang barulah the future, kita guna apps tu pula. So kita implykan apa yang kita rasa better dalam apps tu. So kalau dah tua kena guna Facebook lah. Kalau dah tua kena guna Facebook. Tak kisah, kalau rasa selesa lah. So harap-harap adalah apps yang baru nanti. Boleh lah. Rasa nak jadi muda pula. Kenapa tak kekal muda je? Guna je TikTok. Kekal muda. Sebab tadi katanya kalau in the future TikTok akan jadi tua. Kita. Okey lah, kita pun dah nak wrap up ni sebenarnya. Ada any last word tak daripada Ika dan juga Dan? Sebenarnya apa yang kita bincangkan tadi bukan paid review TikTok Okay, kita bincang tentang TikTok sebab TikTok yang sedang macam naik sekarang ramai penggunanya. Tapi saya kat sini nak tekankan tentang penggunaan social media lah. Kita kena gunakan social media ni dengan betul, apalagi dengan isu-isu panas ataupun isu-isu viral sekarang ni. Gunakan platform tu dengan betul. Walaupun sekarang ni kita nak ke TikTok sebab penyampaian lagi mudah, penyampaian lagi ringkas, lagi senang orang tahu. Tapi
kita sebagai penyampai maklumat tu biarkan itu sahih lah bang. Jangan kita sebarkan benda yang palsu ataupun fitnah ke yang memburukkan orang ke. So hiburan juga, tapi kena jagalah benda-benda tu. Kita pun di dalam negara yang ada akta dan undang-undang, jangan main sebar suka hati. Lepas tu TikTok ni pun yang saya suka dia satu apps yang bijak lah. Maksudnya bila ada carutan ataupun perkataan-perkataan yang tak elok, dia akan tapis dulu sebelum dia sebarkan, dia viralkan. Dia akan tapis dulu. Gunakanlah social media ni sebaiknya, bukan sahaja TikTok. Kepada peminat tegar TikTok, sorry kalau ada terasa ke apa, tapi ini sekadar nasihat ataupun yang tadi tu punya adalah sekadar kita pandangan as a pengguna TikTok. So kalau boleh guna TikTok tu guna dengan sebaiknya, and kalau boleh manfaat ke arah yang lebih baik lah. Kalau macam ada isu viral ataupun ada something yang kita nak share, gunakan. Sebab kita tahu orang muda ni macam yang Ika yang Bella kata, dia more kepada video, bukan macam saya more kepada pembacaan. So saya sedar diri saya, tapi kalau boleh apa yang kita sampaikan adalah sahih dan tak melanggar kepada akta undang-undang di Malaysia lah. Kita dah pun sampai ke penghujung show kita, What's Next to TikTok. Okay, terima kasih ucapkan untuk Ika dan juga Dan sebab bersudi bersama dengan Bella hari ini. Dan ingatkan hari ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Ini sahaja daripada Bella dan tim MKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu dan juga lain topik. Jangan lupa ikuti kami di page FB, Twitter, Instagram dan juga subscribe channel YouTube kita, My Campus Radio TV. Jom berubah bersama. Bye. Bye.